malangnya bukan semua masjid baca. Kalau khatib tu dia pahaman Wahabi, dia tak akan baca benda ni. Kalau pahaman Syiah, dia tak akan baca benda ni. Jadi perkara ni kadang-kadang tak dibaca dekat masjid. Jadi saya bawa datang dalam kuliah. Saya imam masjid dulu. Jadi saya tahu kes waktu 2014 ni saya masih lagi imam. Saya masih lagi imam di Kemensah. Cuma ketika dua giliran untuk baca khutbah ni bukan giliran saya. Itu sebabnya. Tapi bila saya tanya kepada jamaah tak tahu khutbah tu. Jadi khutbah tu ditukarlah, maksudnya diambil khutbah yang tarikh bila-bila dulu, dibacakan supaya lepas je. Baik. Jadi dia kata dekat sini, dia kata antara tips untuk mengenal pasti ciri-ciri satu pahaman dan ajaran yang songsang dan menyeleweng adalah seperti berikut. Baik, sekarang tuan-tuan tengok nombor 1, senang. Mengkafirkan Siti Aisyah, Ummul Mukminin dan para sahabat. Ni pahaman siapa? Jawapan dia pahaman Syiah. Nombor 2, mempercayai dan meyakini bahawa adanya lagi beberapa surah Quran yang disembunyikan selain daripada Al-Quran yang ada sekarang ini. Ini pahaman siapa? Pahaman Syiah. Okay, nombor 3, mempercayai bahawa ketua mereka adalah Nabi selepas Nabi Muhammad SAW atau Imam Mahdi Muntazar, atau pemuda Bani Tamim yang akan datang untuk memimpin dan menyelamatkan dunia. Ini pun pahaman Nabi barulah, Nabi. Ada Nabi selain daripada Nabi Muhammad. Sekarang fokus kita, tuan-tuan tengok dekat nombor 4 dengan nombor 5. Mereka mudah mengkafirkan dan mensyirikkan orang Islam yang bukan daripada kumpulan mereka. Hatta ulama-ulama yang muktabar dan masyhur di kalangan umat Islam seperti An-Nawawi, Ibn Hajar, Al-Ghazali dan lain-lain. Ini pahaman siapa? Ini pahaman Wahabi. Pada nombor 4 ni, kalaulah orang bertanya, kadang-kadang orang bertanya mana bukti. Kalau orang bertanya mana bukti je, kita memahami orang tu dia tak tahu masalah, dia tak tahu sejarah. Sebab sejarah Wahabi memang kerja dia mengkafirkan orang dan dia bunuh. Sebab tu kerajaan Turki Osmaniyah ketika tu ulama-ulama kita habis kena bunuh, kena sembelih. Siapa yang sembelih? Muhammad bin Abdul Wahab dengan dengan kuncu-kuncu dia. Maksudnya dengan dia punya pakatan dia. Dia ada pakatan dia ketika tu sampai Mekah diperintah oleh Saudi. Itu cerita dia. Selepas Saudi memerintah, baru Saudi hancurkan segala perkuburan-perkuburan, segala kubah-kubah yang ada pada perkuburan dengan membawa beberapa adilah yang mereka bawa. Kemudian mereka mendakwa bahawa orang-orang yang bertawasul itu adalah kafir. Jadi nampak tak kata tu? Mereka mudah mengkafirkan orang. Sedangkan bertawasul ni Nabi ajar ke tak ajar? Jawapan dia Nabi ajar bertawasul. Istighathah Nabi ajar ke tak ajar? Jawapan dia Nabi ajar. Sama ada kita menyebut ya Rasulullah. Kan kita baca dalam selawat kan kita ada kan? Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji, sampai ya Rasulullah khudh biyadi. Pernah sebut tak? Ya Rasulullah khudh biyadi. Maksudnya ya Rasulullah tolong aku. Jadi orang mengatakan bila kita minta kepada Rasulullah, orang tu kafir. Jadi nak kena minta dengan Allah dia. Jadi perkataan tu nampak macam betul, tapi sebenarnya salah. Sebab yang menolong besok hari akhirat, Allah bagi syafaat tu kepada siapa? Siapa yang menolong kita ke akhirat besok? Memang hakikatnya Allah, tapi siapa yang mengatakan analaha? Siapa yang akan menolong? Maksudnya, siapa yang memberi syafaat? Selain daripada mak bapak, selain daripada ulama, ada satu lagi syafaat uzma, iaitu Nabi Muhammad. Sampai dekat situ Nabi pernah menceritakan sesuatu. Nabi kata, aku akan mengenal umat aku di akhir zaman ialah dengan ghurra muhajjalin. Ghurra muhajjalin tu ialah cahaya yang ada dekat muka, yang ada dekat tangan, yang ada dekat muka dengan tangan. Bila kita ambil wuduk, kita lebihkan sikit. Jadi cahaya tu ada dekat muka, ada sampai leher. Lepas tu bila kita ambil tangan, ambil wuduk daripada tangan sampai atas sikit, sampai lengan kita ni, kita ambil. Jadi tangan kita hasil wuduk tu akan bercahaya. Sehingga disebutkan di dalam riwayat tersebut bahawa Nabi panggil semua umat-umat dia, tapi ada orang yang sebenarnya dia umat Nabi Muhammad tapi dia tak ada ghurrah muhajjalin, dan dia tu Nabi tak kenal dia. Padahal memang dia umat Nabi Muhammad. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab dia kurang kenal Nabi Muhammad ketika dia hidup. Jadi nak sebutnya, dalam cerita itu menunjukkan Nabi tolong ke Nabi tak tolong? Jawapan dia Nabi tolong. Itu sebabnya sekarang kita diajar
yang ikut kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita buat perarakan lah, kerajaan buat perarakan kan. Kerajaan buat perarakan dekat apa namanya? Dataran Merdeka, buat perarakan peringkat sekolah, buat perarakan peringkat pejabat, buat perarakan peringkat beberapa peringkat lah, peringkat negeri lah, peringkat pejabat lah, peringkat daerah lah, beberapa peringkat. Kenapa buat tu? Sebab nak bagi kenal Nabi, supaya nak selalu sebut Nabi. Lepas tu baca maulid, baca berzanji, sebab nak bila Nabi kata al-baqilu man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Nabi kata orang yang bakhil tu, yang kedekut, ialah orang yang apabila disebutkan nama aku di tempat itu falam yusalli